Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini kami sekumpulan akan menerangkan tajuk kebaikan dan keburukan merekrut guru yang berkelayakan dan berpengalaman serta guru yang tidak berkelayakan dan tidak berpengalaman dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Seterusnya, Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Afrina binti Muhammad Nasar Hisham. Nombor matrik saya 3212001151. Okey, ini adalah pengenalan mengenai kebaikan dan keburukan guru yang berkelayakan dan berpengalaman dalam bidang pendidikan. Okey, apa yang saya nak ulaskan pada hari ini, guru berkelayakan adalah guru yang mempunyai akademik dan pengalaman yang cukup untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi dan mampu mengawal keadaan semasa bersama murid. Okay, tak kiralah dalam kelas ke, luar kelas ke, dia mampu mengawal keadaan. Justru guru yang berpengalaman adalah guru yang mampu melalui pelbagai halangan dan rintangan serta mempunyai pendidikan dan layak digelar sebagai seorang guru. Namun, guru yang tidak berkelayakan mungkin perlu diberikan latihan dan pengalaman yang cukup untuk membantu mereka ni menjadi seorang guru yang berkelayakan dan berpengalaman. Okay, di sini guru sangatlah memainkan peranan penting kerana kepercayaan kanak-kanak terletak kepada seorang guru semasa di sekolah. saya Nurul Aina Farisha binti Kamridwan, nombor matrik 3212000341. Kelebihan merekrut guru yang berkelayakan ataupun berpengalaman dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Baiklah, guru adalah tunjang utama bagi merealisasikan impian orang yang dipimpinnya, kerana guru yang berkelayakan ataupun berpengalaman ini kita dapat lihat daripada cara-cara ataupun ciri-ciri mereka bersama dengan kanak-kanak. Dan mereka yang berpengalaman lebih tahu bagaimana untuk mencuit hati kanak-kanak dari pelbagai sudut. Contohnya daripada pembelajaran, daripada perkembangan dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah guru yang berpengalaman ini lebih peka dengan keadaan sekeliling kanak-kanak, lebih-lebih perkembangan kanak-kanak seperti jeris mereka, contohnya jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial kanak-kanak. Seterusnya adalah guru berpengalaman ini lebih peka, lebih cekal menghadapi pelbagai rintangan ataupun cabaran bersama kanak-kanak, dan tidak kiralah di mana mereka mengajar ataupun mahu siapa yang mereka mengajar. Sudah tentunya orang sekeliling percaya terhadap guru yang sudah berpengalaman ini. Justru itu, guru akan cekap melaksanakan kurikulum persekolahan dengan merancang isi pembelajaran mengikut standard kurikulum persekolahan yang telah ditetapkan. Kedua, isi pembelajaran pengajaran adalah mudah untuk difahami dan mengikut urutan yang jelas supaya kanak-kanak faham dengan apa yang diajarkan. Seterusnya, mengawal dan menguasai pelajar ketika mengajar supaya dapat murid-murid atau kanak-kanak faham tentang apa yang diajarkan. Memastikan pelajar faham apa yang diajarkan. Sudah tentu dengan itu guru harus membuat pembelajaran yang mudah dan ringkas tapi tepat untuk kanak-kanak. Okey, bagi ciri guru yang berkualiti ataupun berintegrasi adalah dengan guru berjiwa tenteram dan berkasih sayang terhadap kanak-kanak. Kedua, prihatin dengan kehendak ibu bapa ataupun kanak-kanak. Ketiga adalah rajin bertanya, berkomunikasi bersama kanak-kanak ataupun orang sekelilingnya untuk perkembangan semasa. Dan keempat, sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang kanak-kanak ataupun persekitaran serta berbincang dengan orang yang lebih faham. Baiklah, seterusnya guru harus peka terhadap perkembangan semasa ataupun pengaruh terhadap pelajar mereka. Seterusnya, yang keenam adalah bersifat adil terhadap kanak-kanak ini supaya tidak ada yang merasa mereka tidak dilayan oleh guru ataupun sebagainya. Seterusnya adalah dengan prihatin terhadap tingkah laku kanak-kanak, prihatin dalam menjalankan tugas sama ada di dalam kelas ataupun di luar kelas bersama kanak-kanak supaya untuk mengelakkan perkara buruk yang akan berlaku. Terakhir sekali adalah memerhati pelajar, melibatkan diri secara aktif ataupun tidak aktif dalam sesuatu aktiviti yang dilakukan oleh guru.
Nama saya Nur Salsabila Alisa binti Nur Salahuddin. Nombor metrik saya 321-200-1021. Okay. Saya akan membentangkan mengenai kualiti pengalaman bermula daripada pengajaran yang berkesan. Kenapa saya kata kualiti pengalaman bermula daripada pengajaran yang berkesan? Kerana daripada pengajaran ataupun ilmu yang diperolehi dalam diri seorang cikgu tu, dia akan membentangkan bahan bantu mengajar yang baik dan berkualiti. Sejurusnya dia akan terus mendapat pengalaman yang berkualiti. Okay. Guru yang berkelayakan juga berhak untuk mencipta pengalaman dia sendiri supaya dia dapat memahami setiap apa yang guru tu pernah belajar dekat tempat yang dia belajar. Contoh, sama ada dekat universiti ataupun dekat kolej. Profesional guru akan mula meningkat apabila diberikan peluang untuk meningkatkan dan memperbaiki kemahiran mengajar yang sedia ada. Mungkin daripada bila dia mengajar, dia akan sedar bahawa dia mungkin ada dari segi cara dia menerangkan tu okey ke tak untuk kanak-kanak, sesuai ke tak untuk pemahaman kepada kanak-kanak. Guru memerlukan pengetahuan yang cukup dan benar bertujuan untuk membentuk individu atau kanak-kanak dalam perkembangan diri dia. Sebagai seorang guru, kita perlu tahu apa yang kita nak ajar supaya nanti kanak-kanak akan mudah faham dengan cara penerangan kita dan akan mudah memahami setiap poin yang kita ataupun setiap isi yang kita terangkan. Kemudian, guru juga perlu meneroka ilmu yang berkualiti untuk dipersembahkan kepada kanak-kanak dalam sesi pembelajaran dan pengajarannya. Dari segi penggunaan teori ataupun pengetahuan tambahan mengenai kanak-kanak. Dua benda ni pun merupakan salah satu perkara yang penting dari segi teori dengan pengetahuan tambahan. Contohnya macam dari segi susun atur kedudukan dalam kelas. Okey, lepas tu kalau dari segi teori, dia gunakan teori apa untuk memperkembangkan kognitif kanak-kanak. Bukan itu saja, malah dari segi kognitif, dari segi emosi, sosial, fizikal dan sekufu dengannya. Oleh itu, sebagai seorang guru, seharusnya memiliki tanggungjawab untuk memantapkan pengetahuan dan pembelajaran, menghasilkan pembelajaran yang berkualiti mengikut perkembangan sesi pengajaran semasa. Contohnya macam zaman sekarang ni more kepada teknologi, seperti ada menggunakan televisyen, dalam tu ada YouTube, kita boleh guna untuk sesi pembelajaran. Guru berkelayakan dapat menghasilkan teknik pembelajaran yang menarik untuk memberikan rangsangan kognitif kepada kanak-kanak berdasarkan kepada pengalaman dan pengajaran sama ada di universiti ataupun di kolej. Contohnya macam bahan bantu mengajar tu, bahan yang maujud, bahan yang betul-betul dia buat sendiri. Lepas tu menyediakan latihan yang sesuai dengan kanak-kanak mengikut aras yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Penggunaan peralatan teknologi yang telah semakin berkembang, iaitu dari segi penggunaan komputer dan juga pembesar suara. Assalamualaikum, nama saya Dalini Syira binti Adlia Yusri, nombor metrik 3212000371. Kali ini saya akan menjelaskan antara kelemahan-kelemahan yang terdapat sekiranya sesebuah tadika ataupun prasekolah merekrut guru yang tidak berkelayakan dan berpengalaman dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Antara kelemahan-kelemahan yang dapat dikenal pasti ialah guru-guru kurang memahami atau mendalami kurikulum standard prasekolah kebangsaan atau lebih dikenali sebagai KSPK. Umum mengetahui bahawa setiap guru-guru di tadika ataupun prasekolah perlu melaksanakan pengajaran yang dapat memenuhi standard dan keperluan setiap kanak-kanak mengikut setiap tunjang yang telah digariskan dalam KSPK. Hal ini kerana menurut Yong, Khadijah dan Anwar 2015, pelaksanaan KSPK sebenarnya bergantung kepada guru-guru yang berpengetahuan, berpengalaman dan berkemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran untuk memupuk kemahiran 4M, iaitu menulis, mengira, membaca dan menakul untuk setiap kanak-kanak.
Selain itu juga, pengetahuan guru mengenai kurikulum sebenarnya juga menentukan keberkesanan pembelajaran kepada kanak-kanak. Seterusnya, berdasarkan pendekatan mengajar yang terkandung di dalam KSPK, terdapat beberapa aspek penting yang guru-guru perlu rangkumi sebelum memulakan sesi PDP. Antaranya ialah yang pertama, persediaan rancangan pengajaran yang mengandungi kandungan pembelajaran. Yang kedua, kaedah serta bahan pengajaran yang digunakan. Yang ketiga, perancangan aktiviti berdasarkan tunjang. Yang keempat, set induksi dan bahan pengajaran yang digunakan. Dan yang terakhir, pemilihan ABM yang sesuai sangat penting bagi menjamin proses kelancaran pengajaran dan pembelajaran murid. Jadi dengan itu, sekiranya guru-guru ini lemah dalam memahami dan mendalami KSPK, mereka pasti akan menghadapi kesukaran dalam melaksanakan PDP yang berkualiti. Menurut Lihana 2005, untuk melaksanakan pengajaran yang berkualiti, guru prasekolah perlu memahami dan mengetahui setiap tahap perkembangan kanak-kanak berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Hal ini kerana seperti yang kita tahu, setiap kanak-kanak memiliki tahap perkembangan yang berbeza-beza. Ada setengah kanak-kanak yang sangat cepat dan tangkas dalam mempelajari perkara baru, tetapi ada juga setengah kanak-kanak yang agak sedikit lambat untuk memahami perkara baru. Maka dengan itu, adalah menjadi tanggungjawab dan tugas seorang guru untuk memastikan setiap kanak-kanak di prasekolah maupun tadika memahami isi pembelajaran yang guru telah sampaikan. Tetapi, jika seseorang guru itu tidak mendalami atau memahami kurikulum standard prasekolah kebangsaan yang telah disediakan, maka susah untuk kita menilai sama ada objektif sesuatu pembelajaran yang telah disampaikan itu tercapai atau tidak oleh kanak-kanak walaupun aktiviti yang dijalankan menarik. Sebagai contoh yang saya boleh berikan adalah jika seseorang guru itu hendak mengajar subjek sains awal kepada kanak-kanak, guru tersebut perlu mengetahui bahawa terdapat beberapa standard kandungan yang termaktub di dalam topik sains yang terdapat dalam KSPK. Antaranya seperti kemahiran proses sains, menyiasat alam fizikal, menyiasat alam bahan dan juga menyiasat alam kehidupan. Dan di dalam setiap standard kandungan yang ada terdapat pelbagai aktiviti dan objektif yang boleh dicapai oleh kanak-kanak sekiranya guru-guru ini betul-betul mendalami setiap ciri-ciri secara terperinci yang ada pada standard pembelajaran yang telah digariskan di dalam KSPK. Oleh itu, apa yang saya boleh simpulkan adalah setiap tadika atau prasekolah yang hendak merekrut guru untuk bekerja di tadika perlulah memastikan bahawa guru tersebut telah memahami dan mendalami KSPK iaitu kurikulum standard prasekolah kebangsaan supaya guru-guru ini dapat menyediakan pengajaran yang lebih berkualiti serta memastikan kanak-kanak dapat memahami isi-isi penting dalam pembelajaran yang akan disampaikan. Hai, nama saya Nadira Sofia binti Saihin. Nombor menteri saya 3212001141. Kelemahan merekrut guru yang tidak berkelayakan dan tidak berpengalaman juga berkemungkinan besar akan mendatangkan perkara yang tidak diingini seperti berlakunya kes penderaan. Hal ini kerana guru kurang pemahaman tentang perkembangan kanak-kanak menyebabkan penderaan berlaku. Isu penderaan terhadap kanak-kanak di Malaysia bukanlah satu perkara yang baharu, malah cinayat ini sudah berlaku sejak sekian lama. Setiap tahun, kes yang dilaporkan mencatatkan jumlah yang tinggi dan ia memberi gambaran bahawa kes penderaan terhadap kanak-kanak di negara Malaysia membimbangkan. Beberapa insiden yang berlaku hingga menyebabkan kecederaan dan kematian mengingatkan kita tentang kepentingan mencari guru yang berkualiti dan berdedikasi bagi melindungi anak-anak. Kita sedia maklum bahawa perkara ini berlaku kerana guru tidak memahami perkembangan fizikal, emosi, sosial kanak-kanak. Guru kurang pemahaman tentang perkembangan kanak-kanak menyebabkan guru susah untuk mengawal kanak-kanak yang pelbagai ragamnya.
Seterusnya, kurangnya kesabaran dan kesantunan yang tidak dipupuk dalam diri. Kita perlu tahu kanak-kanak mempunyai tingkah laku yang berbeza-beza. Ada yang mendengar kata dan ada juga yang terlampau aktif. Oleh itu, sebagai guru perlu mengetahui kaedah bagaimana mengawal murid yang sedemikian. Jika kita tidak mempunyai sifat kesabaran yang tinggi, perkara yang tidak diingini seperti memukul murid akan kerap berlaku dan ini memberikan kesan negatif kepada kanak-kanak tersebut. Malahan, penderaan ini juga berlaku disebabkan oleh guru tidak mampu menahan emosi dan menguruskan tekanan dengan baik. Mungkin guru ada masalah peribadi dan apabila pergi ke tempat kerja ditambah dengan persekitaran yang bising, kanak-kanak merakam jadi mereka tidak dapat menyerap tekanan yang dihadapi. Ini yang dikatakan tadi, jika guru yang tidak berkelayakan atau tidak mempunyai mana-mana ilmu pendidikan awal kanak-kanak mencuburi pekerjaan sebagai guru tadika akan mendatangkan kesalahpahaman dan keraguan dalam mendidik dan mengasuh kanak-kanak. Dengan adanya ilmu dalam pendidikan awal kanak-kanak ini, ianya dapat mengurangkan kes penderaan yang berlaku kepada kanak-kanak di tadika atau di pusat asuhan. Tadika ataupun prasekolah perlulah memastikan guru yang hendak direkrut untuk bekerja perlulah menguasai dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak supaya dapat menyempurnakan peranan guru yang berdedikasi dengan baik. Setiap guru juga perlu disaring bagi memastikan hanya yang mempunyai kesedaran tinggi terhadap tanggungjawab ke atas kebajikan dan keselamatan kanak-kanak diterima bekerja. Kesimpulan yang saya dapat jelaskan mengenai pengalaman dan kelayakan menjadi seorang guru sangat penting untuk membantu dalam pembelajaran kanak-kanak. Selain itu, guru berkelayakan perlu mempunyai sekurang-kurangnya akademik yang minimum untuk mengajar pada tahap yang relevan. Walaupun peringkat pengajaran ini penting, tetapi seorang guru perlu mempunyai banyak latihan dan pengalaman untuk memastikan pengajaran yang disampaikan dengan baik. Dan juga guru boleh memperkembangkan lagi idea serta teori dan latihan untuk kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik untuk murid-murid. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.